Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan untuk bengkel pembinaan aplikasi dan dashboard pengurusan co-curriculum versi yang ketiga kita akan laksanakan pada esok hari Sabtu pada jam 2 petang. Okey, step ataupun apa yang kita akan buat. First, kita akan sign in email delima dan app sheet. Gmail. Okey, pastikan kita telah sign in email delima, sama ada Gtolak, CM dan sebagainya. Okey, next, type appsheet.com. Okey, saya sign out dulu. Okey, appsheet.com, kita klik sign in. Klik pada Google. Scroll down, cari email yang sama dengan email delima kita, email yang sama. Klik allow. Seterusnya, selesai step yang pertama, sign in email delima dan app sheet. Okey, step yang kedua iaitu kita akan copy template untuk sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okey, kita ada dua, contohnya aplikasi sekolah rendah dan satu lagi sekolah menengah. Kita akan pilih sekolah rendah, contoh. Okey, apa yang kita akan buat? Kita akan copy dan rename. Klik pada copy and customize. Klik kita tukarlah kepada SK Lemah. Contoh, aplikasi SK Lemah dan kita klik copy app. Okey, itu untuk step yang kedua kita telah laksanakan untuk copy ataupun kita rename dan kita copy aplikasi pengurusan sekolah rendah versi yang ketiga. Itu untuk sekolah rendah. Kalau sekolah menengah ada sebelahnya. Dan proses ni dia akan ambil dalam masa lebih kurang 3 minit. Okey, timer online. Okey, 5 minit nak 3 minit. Reset stopwatch lah. Kita start. Okey, biasanya dalam 3 minit selesailah proses ni, ataupun dalam 4 minit dia akan selesai proses. Okey, kita tunggu jap. Prosesnya dalam tempoh lebih kurang 3 minit lah biasanya. Dan kadang-kadang ada sehingga 4 minit. Okey, kita buka dulu muzik.
Okey, jadi lebih kurang 2-3 minit proses clone tadi telah selesai. Okey, customize your app. Okey, seterusnya kita nak custom sheet untuk kehadiran dan pencapaian. Dalam ni, kalaulah dia dalam bentuk ni, kita tukar dulu. Untuk memudahkan cikgu ikut, klik pada switch legacy, pergi bahagian data, cari database, view source, dan satu lagi pencapaian. Okey, kat sini dia ada kehadiran dan satu lagi adalah pencapaian. Di pencapaian view source. Okey, apa yang kita kena buat kat sini ialah berkaitan script. Kita kena custom database, dia ada script. Okey, kat sini kita highlight, kita copy. Kemudian masuk bahagian extension app script. Kena paste dalam app scriptnya. Okey, kita tunggu jap. Okey, highlight, kita paste. Dan kita save project. Sama juga dengan di pencapaian. Di pencapaian tak ada skrip, tapi kita kena copy dan kita kena paste je. Paste di app scriptnya. Walaupun tak ada, kena paste juga. Okey, highlight dan kita paste, kemudian save. Okey, kemudian kita kena custom dalam data hadir yang warna purple ni. Okey, dia loading je. Jadi kita highlight, kita copy dan kita delete. Tadi kita copy, delete, paste semula di A1. Barulah data tersebut boleh dijana. Sama dengan yang kedua, cari di pencapaian, loading je kan. Highlight, copy dan kita delete semua. Delete all. Kemudian paste semula. Okay, itu untuk proses kita nak tarik semula datanya. Okey, dah siap. Seterusnya kita masuk dalam copy dashboard dan reconnect app. Okey, macam mana kita nak copy dashboard dan reconnect app? Okey, dalam ni kita ada dashboard. Scroll, klik dashboard. Okey, dashboard yang ni bukan dashboard kepunyaan kita. Jadi apa yang kita kena buat? Kita akan bawa mouse ke 3 dot dan make a copy. Klik copy je, tak perlu ubah apa-apa, copy report je. Ni yang asal ni kita boleh pangkah, tinggalkan yang kepunyaan kita sahaja. Okey, yang ni kita boleh tukar, delete. Contohnya curriculum SK Lemah. Yang ni pun samalah, SK Lemah. Contoh lah, logo sekolah. Kita boleh klik remove link, setup, tukar logo. Contohlah, open dengan logo kita sendiri. Okey, dah. Sekarang ni kita nak reconnect database. Okey, share dulu, restricted, public, copy, save. Masuk dalam app ni, masuk, kita connect dulu data ni. Edit dashboard, local studio ni kita paste dulu dan kita save. Okey, sekarang ni kalau kita lihat ni ada yang error, kehadiran murid, okey, statistik, ada perkeliling, modul dan sebagainya. Okey, ada error. Okey, sekarang ni apa yang kita kena buat? Kita masuk dalam ni, apa data yang kita nak? Kita base kepada dashboard. Edit, resources, manage, edit data source. Okey, ada perkeliling, kehadiran, database dan laporan. Okey, kat sini kita cari perkeliling. Klik view source. Kemudian kita cari kehadiran, view source, dan kita cari laporan, view source. Okey, perkeliling. Klik edit. URL. Kita cari perkeliling ni, sheet perkeliling, copy dulu, masuk dalam dashboard, URL dan paste. Enter. Okey, kita cari nama perkeliling dan kita reconnect. Apply. Done. Ataupun finish. Yang kedua, kehadiran edit. Kehadiran ada dalam database. Copy URL dan kita paste. Carinya kehadiran dan kita reconnect. Apply. Finish. Okey, kemudian
Seterusnya database. Database sama dengan yang tadi. Kita ambil database. Ctrl V. Cuma source-nya adalah database. Reconnect. Apply. Okay, finish. Okay, seterusnya panduan. Edit URL. Panduan ada dalam perkeliling. Copy dulu. Okay, URL. Kita paste dan enter. Okay, cuma yang ni kita nak panduan. Reconnect. Apply. Dan yang terakhir. Finish dulu. Yang terakhir ialah laporan. Edit. Ini adalah laporan. Copy URL. Paste URL. Enter. Laporan mingguan. Reconnect. Apply. Okay, finish. Close view. Dan kalau kita lihat ni, dah tak ada yang errornya. Kehadiran, statistik dan sebagainya. Okay, sekarang ni dah siap step yang ni. Apa yang kita nak buat lagi ialah masukkan data co-curriculum murid. Okay, dalam app kita ada data co-curriculum. Okay, dalam ni database, ada database. Okay, yang ni bukan kepunyaan kita ni. Like, kita delete dulu data co yang ada. Delete semua. Tekan delete. Okay, sekarang ni kita masukkan data co-curriculum murid kita. Okay, contoh. Saya ada contoh data co. Okey, ini adalah data co murid saya. Okey. Apa yang kita perlukan adalah nama, like, tahun tak perlu sebab dia auto melalui APDM. Okey, nama saya dah copy. Jadi saya letakkan terus dalam kita punya nama. Yang nombor KP kelas terkini tak perlu lah. Terus kepada nama. Kemudian kita nak unit kelab sukan. Kita nak 4. Iaitu unit kelab sukan dan rumah sukan dan sebagainya lah. Okey, kita copy. Letak. Paste special value only. Okey, dah. APDM bukan kepunyaan kita. Jadi APDM kita ada delete APDM. Kita delete je. Okey, seterusnya data APDM kita dah kosong. Okey, kita akan masukkan data APDM kita dan bila kita masukkan, dia akan auto database yang lain ni akan ikut data APDM. Okey. Caranya data APDM kita ni adalah contoh data APDM kita untuk sekolah rendah. Masa kita file, kita save as. Contohnya kita letak di desktop. Contohnya saya letak di desktop. Okey, apa yang kita kena pilih? Formatnya, iaitu comma delimited. Okey, ni Koku, SR Koku. Save. Okey, pangkah. Okey, ni adalah data Koku kita. Jadi kita akan upload ke data APDM. Cari APDM, upload APDM. Di desktop tadi ada data Koku APDM. Klik open. Bila kita open, data akan database kita, data APDM dah upload, database kita akan ikut auto. Okey. Auto dah. Okey. Klik OK. Jadi kalau kita lihat dalam database murid kita ni, kita reload page.
ataupun kita reload page kat sana, atas ni. Tadi refresh. Bila kita reload page, kita akan dapatlah database yang terkini. Okey, kita check database. Dah ada. Ni yang terkini. Data-data yang kita import daripada APDM, dia akan berikan ke database kita. Okey. Seterusnya, kalau kita cek daftar kehadiran, penyumpaan kali pertama, jenis sukan permainan bola baling, kita dah ada lah nama pelajar tim 4, T5, T6 dan sebagainya. Dia base kepada database kita lah. Database murid kita, unit, kelab, sukan dan sebagainya. Okey, contohnya kalaulah kat sini unit dia tak sama. Contohnya unit ni lain, unit dalam ni lain, di database lain. Jadi kita kena ikut unit di database lah. Kalau tak, dia tak boleh nak dapatkan data-data daripada data pelajar. Kalau data unit tak sama, unit ni lain, contohnya kita ada Saint John dan sebagainya di bahagian uniform, tapi dalam database tak ada Saint John pula. Dia kena samakan yang ni dengan unit ni, kena samalah. Okey, seterusnya import dah siap. Share app, sekarang ni kita akan batalkan dulu. Sebelum kita share, kita tukarlah logo ni. Klik info, dashboard, edit logo, klik pada app logo, custom, dan kita klik pada file, ambil daripada Google Drive. Okey, pastikan kita telah upload lah logonya. Contoh, klik logo ni, klik select. Jadi logo ni akan bertukar. Okey, save. Sebelum kita masuk dalam share app, kita akan deploy terlebih dahulu lah. Not deploy ni, klik pada not deploy. Kita akan jadikan dia dalam bentuk public ataupun publish. Not deploy, kita klik, dia akan run. Sekarang ni kita check. Okey, move app to deployment state. Okey. Okey, seterusnya untuk share app, kita klik pada 3 icon, copy sharing, dan kita boleh ambil installing. Sebelum tu pastikan security ni kita require sign in lah terlebih dahulu. Okey, sebelum share, manage version stable dan make the current version the new stable version. Okey, automation pun kita kena check lah. Di bahagian jana kita ada template, view, kita kena buat page break untuk yang ni. Sini klik, buka insert break, page break. Okey, dia ada KKR tahun 4, 5 dan 6. Okey, sekian untuk perkongsian. Klik save dulu. Ramai yang tak jumpa button untuk share. Ada button icon icon ni copy sharing, dan kat sini lah installing. Kita bagi kepada rakan-rakan guru. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa masa bengkel esok.